Amin wassalatu yang berbahagia menyambut kembali pengajian yang tangguh sampai lapor juga dengan pandemi COVID-19. InsyaAllah pada malam ini kita akan bersama mendengar kuliah khas bersama Ustaz Rizal. Banyak akan dikongsikan pengajaran ibrah apa yang berlaku sepanjang tempoh COVID ini, dan insyaAllah bersamalah mengambil pengajaran untuk istiqamah khususnya dalam perjuangan kita insyaAllah. Berdoa Ustaz, silakan. Takbir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatin ukhawiyyah, tahiyyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad alladhi qudwatan lil muslimin wa quwwatan lil mujahidin wa rahmatan lil alamin. An-Nabiyyur Rahmah wa syafi'ul ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين لا يتوبون ولا هم يذكرون. Sadaqallahul azim. Maksud kepada firman Allah di dalam surah Taubah ayat 126, yaknilah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, dan tidaklah mereka, yaknilah kaum munafikin, memerhatikan bahawa bagaimana mereka telah diuji oleh Allah. Ada kalanya sekali setahun, ada kalanya 2 kali setahun. Tetapi bagaimana kata Allah, mereka tetap tidak mahu bertaubat, dan juga mereka tidak pula mengambil pelajaran. Maha benar firman Allah Ta'ala, wa amma ba'du fal mukarram al muhtaram. Yang berbahagia lagi dimulakan oleh Allah sekalian tuan-tuan guru, para syuyukh dan alim ulama,
yang berusaha Tuan pengurusi surau Raudatul Jannah atau surau Tsunami Pulau Langkawi Kedah, dan juga seluruh pimpinan jawatan kuasa yang diraihkan pimpinan masyarakat setempat, yang dirindukan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian. Sama ada tuan-tuan puan-puan yang mengikut kuliah ini di dalam surau ini, ataupun yang mengikuti pengajian kita pada malam ni secara live, apapun sudah tentulah mereka-mereka yang memberikan masa dan diri mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sayap para malaikat akan menaungi diri mereka, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bersama-sama dengan mereka yang mengimarahkan majlis ilmu, insya-Allah. Marilah sama-sama kita memurnikan jiwa kita dengan meletakkan niatnya ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikekalkan oleh Allah, bukan sekadar pada taman-taman syurga di dunia, tetapi sehinggalah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya yang kekal abadi, insya-Allah. Dan marilah juga kita menghadiahkan pahala dari bacaan suratul Fatihah yang akan kita bacakan pada malam ini. Pertama untuk alim ulama kita, kedua untuk ibu ayah kita, kaum kerabat kita, dan tidak dilupakan bersempena dengan tarikh kemerdekaan yang bakal menjelma, kita hadiahkan ia kepada pejuang-pejuang Islam yang dahulunya mereka telah bermandi peluh air mata dan juga darah bagi mempertahankan kedaulatan tanah air ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'tasim bihablillah wa tafarraqu. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimakumullah, akhirnya kita bertemu pada malam ini dengan taufiknya dikurniakan oleh Allah, dipinjamkan olehnya setelah mana berbulan lamanya kita tidak dapat mengadakan majlis ilmu, kita tidak dapat bersua muka, dan saya pun sepatutnya boleh sudah bersama dengan tuan-tuan, tetapi sanahi kena batal. Dan pada malam ini, pada bulan ini, kita dapat bersama-sama dalam pengajian. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita bertemu di kala mana ujian dan musibah silih berganti, menandakan bahawasanya barangkali di sana ada murka Allah Subhanahu wa taala. Kerana maksiat dan kemungkaran semakin hari semakin bermarajalela, manusia sudah lagi tidak segan silu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka akhirnya seakan-akan buminya kita tumpang, yang akan fana ini tuan-tuan sudah tidak lagi reda menanggung segala macam beban dosa yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran pada malam ini saya telah memilih suatu tajuk untuk kita sama-sama diskus, untuk kita sama-sama koreksi diri, yaknilah adab seorang muslim di dalam menempuh musibah. Muslimin muslimat, saya meletakkan suatu kalimah akronim yang mana kalimah SMART di dalam kita menjaga adab bila kita diuji dengan musibah,
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. S-nya pertama, sangka baik kepada Allah. M-nya kedua, muhasabah. E-nya ketiga, yang inilah atur agenda kehidupan kita semula. Sementara R, yang inilah rule, mesti patuh pada undang-undang. Dan yang terakhir, tuan-tuan, T, tawakal. Kita akan tengok satu demi satu, insya-Allah. Yang pertama, dalam kita membicarakan adab, tuan-tuan, bila kita ditimpa dengan musibah, apa saja musibah, terbaru kita tengok di Lebanon berlaku suatu letupan atau letusan yang begitu dahsyat, yang telah mengorbankan ratusan nyawa, yang telah mencederakan ribuan yang lain, tuan-tuan. Umpama sebuah bom yang pernah jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, tuan-tuan. Tengok kesan begitu menakutkan. Ini musibah yang telah ditakdirkan berlaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana status hadis ini ialah merupakan hadisnya sahih, disebut oleh Al-Imam Muslim, nombor hadis 2877. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi az-zanna, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah maksud kepada hadis, ketahuilah, la yamutanna ahadukum, bahawa tiadalah mati salah seorang di kalangan kamu, atau tiadalah bertemu maut salah seorang di kalangan kamu, illa wa huwa yuhsinu billahi al-zanna, melainkan dia telah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud hadis ini? Tuan-tuan, kalau kita tengok pandangan daripada Al-Imam An-Nawawi, tuan-tuan buka dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim, tuan-tuan tengok pada halaman ke-10, juzuk ke-17, disebut bahawasanya seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, dia mestilah sokmo-sokmo sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun pada ketika-ketika terakhir, saat-saatnya getir, bila mana dia berhadapan dengan kesakitan sakarat, tuan-tuan, dia tetap kena baik sangka dengan Allah. Dia tak boleh buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita pun sebagai seorang Muslim, bila Allah mendatangkan musibah, jangan kita mengeluh, jangan kita persoalkan sebab apa Allah jadikan itu dan ini, melainkan cari apa hikmahnya terhadap segala peristiwa Allah Subhanahu yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bersekak angkuh, jangan jadi golongan yang takabur, jangan jadi sebagaimana umat-umat terdahulu, jangan jadi sebagaimana kaum Bani Israel yang suka menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersangka buruk kepada Allah. Tetapi jadilah kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah zahir kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan kerana perbuatan tangan-tangan manusia. Sebab itu kalau tafsir sufi, sebagaimana disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disebutnya, dikatakan daratan itu adalah merupakan jasmaninya, lautan adalah merupakan batinnya. Rosak, tuan-tuan, rosak zahir batin ni, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kerana perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Tuan-tuan, manusia bila mana melakukan sesuatu maksiat atau dosa,
apatah lagi dosa-dosanya berat, dosa-dosanya dilaknat oleh Allah Azza wa Jal, tuan-tuan, ini akan menyebabkan pantas bala atau musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, kita pernah sebut di sini, biarlah sajak tu tuan-tuan kena hukum di tanah haram, jangan bagi dia balik. Balik sini pun tak kena hukum juga, betul? Kena hukum tak dia? Tak kena pun tuan-tuan. Mana kena? Ugut macam-macam, nak murtad lah, nak apa. Jangan kata ugut sebut nak murtad pun murtad dah tuan-tuan. Sebut nak murtad pun murtad dah. Jangan kata ugut nak murtad. Pakai pakaian yang bukan-bukan. Tuan-tuan, ini semua menyebabkan pantas bala diberikan oleh Allah. Jangan kita ingat bila mana kita ada duit, kita boleh pergi tanah haram. Kita rasa bila kita tak kena apa-apa, maknanya Allah redha pada kita. Tuan-tuan, tidakkah di sana ada hadis seseorang bila mana dia pergi umrah, dia pergi haji, dia buat benda-benda yang haram, dia membawa bekal yang haram, tatkala mana dia menyebutkan kalimah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, nanti malaikat akan jawab, la labbaika wala sa'daika. Tidak ada kalimah talbiyah bagi kamu, tidak ada bahagia bagi kamu, zaduka haram, bekal kamu bekalnya haram, pakaian kamu pakaiannya haram, apatah lagi perempuan pergi pakai macam laki-laki, laki-laki perempuan sentuh pula Kaabah. Tuan-tuan ingat dulu ada suatu bencana yang diberikan oleh Allah. Tuan-tuan ingat taufan Katrina? Ingat ke tidak? Nama taufan Katrina. Taufan ni ibu ayah kena kat mana? Cuba ingat balik. Taufan ni kena kat mana? Taufan ni tuan-tuan kena di suatu tempat, di suatu bandar, namanya New Orleans. Tuan-tuan, sebulan sebelum taufan ni kena, taufan ni hebat tuan-tuan. Mana tak hebat? Pelantar minyak tengah laut boleh duduk tepi pantai. Tuan-tuan bayang situ cukup. Betapa dahsyat taufan ni tuan-tuan. Sebulan sebelum berlaku taufan ni, sebulan sebelum berlaku, tuan-tuan, Governor New Orleans, saya tak ingat nama dia, tuan-tuan boleh Google cari. Dia telah membuat suatu lakaran atau karikatur. Dia cadangkan kepada Presiden Bush supaya tembok Kaabah. Tuan-tuan baru lukis, baru cadang tembok Kaabah. Ambil peluru berpandu, tembok Kaabah. Tuan-tuan, tak dan Kaabah kena tembok, tempat dia dulu dibalakan oleh Allah. Kenalah taufan Katrina tuan-tuan. Hancur habis, tenggelam, banjir habis satu bandar, yaknilah New Orleans. Tuan-tuan, ni kan pula pergi sentuh, mempermain-mainkan Allah di tanah haram. Tuan-tuan, kata Imam Abu Lais, bumi asal semua air. Namun bila mana Allah Ta'ala nak menjadikan daratan, nak cipta daratan dekat bumi, kata Imam Abu Lais, dari wap-wap air itu yang mula-mula sekali Allah ciptakan Kaabah. Sebab tu Kaabah ni tuan-tuan, dia pusat bumi, pasok bumi. Bila mana waktu kita usik, tuan-tuan, inilah akhirnya kita terpaksa berhadapan dengan suatu musibahnya kita tak pernah jumpa. Terbaru tuan-tuan, kluster terbaru. Kita sangka 31 bulan 8 ni tuan-tuan kita dah boleh merdeka, bersama-sama dengan sambut merdeka negara. Dia pun senyap. Lepas Ustaz Dasuki hentam teruk, dia diam lama. Tiba-tiba tuan-tuan keluar pula pakai pakaian bukan-bukan. Tuan-tuan tengok, keluar pula kluster baru. Lagi hebat ni yang terbaru, yang kena Kedah. Kluster Siva Gangga. Tuan-tuan, ini Dr. Nur Hisham. Yang ni sangat bahaya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita bimbang. Selama kita tidak melaksanakan tanggungjawab dan tuntutan amar ma'ruf nahi mungkar,
maka kita tak tahu sampai bilakah kita mesti duduk dalam suasana yang macam ini, tuan-tuan. Sebab itu kita kena banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, kena banyak baik sangka dengan Allah. Jangan kita ni mempermain-mainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa akan kesilapan dosa yang kita lakukan, sebaliknya kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala musibah bala bencana yang ditimpakan kepada kita. Yang keduanya pula, tuan-tuan, kalau kita tengok M yang keduanya saya sebut tadi, muhasabah. Dalam mukadimah tadi, tuan-tuan, saya telah membacakan sepotong ayat Al-Quran di dalam surah Taubah ayat 126. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan sikap orang munafik. Orang munafik ni, tuan-tuan, siapa? Munafik ni, tuan-tuan, ikhfa'ul kufri wa izharul Islam. Ikhfa'ul kufri, dia menyembunyikan kekufuran, wa izharul Islam, tetapi dia menzahirkan Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini orang munafik. Orang munafik tatkala mana Allah Ta'ala menguji mereka, sebagaimana Allah firmankan, awala yarawna annakum yuftanuna fi kulli ami marrah aw marratain. Biarpun Allah Ta'ala menguji mereka 1 tahun 1 kali ke, 1 tahun 2 kali ke, mereka ni, tuan-tuan, kekal lalai, tak nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun berapa kali Allah telah menguji mereka, dan mereka tidak mahu mengambil akan pelajaran, tuan-tuan. Ni orang munafik. Ujilah macam mana pun, mereka tak nampak ini bala yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap leka dan lalai dengan dunia yang bersifat sementara ni, tak nak fikir mati, tuan-tuan. Ni orang munafik. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah di dalam menghuraikan ayat ini, kalau tuan-tuan tengok di dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim yang dikarang oleh Al-Hafiz Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir, tuan-tuan, telah mendatangkan sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, berpandukan sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam menghuraikan ayat ini, tuan-tuan, Imam Ibn Katsir menyebutkan hadis ini riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Yaknilah, kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak datang kepada kamu zaman kecuali yang datang sesudah zaman berkenaan lebih buruk, lebih jelek, lebih teruk dari zaman sebelumnya, sampailah kamu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rabb kamu. Dan kata Sayyidina Anas bin Malik, aku dengar sendiri hadis ini disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita sekarang duduk pada tahun 2020, tuan-tuan. Kita telah meninggalkan tahun 2019. Kita akan sambut tahun 2021. Maknanya apa? Maknanya tahun 2020 ni, tuan-tuan, lebih buruk dari tahun 2019 bab. Dan tahun yang akan kita sambut nanti 2021 lebih buruk daripada tahun 2020. Ini masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tentang hadis ini, dia sebut apa? Ibnu Mas'ud sebut, amsi khairun minal yawm wal yawma khairun min ghadin wa kadzalika hatta taqum as-sa'ah. Kata beliau, kemarin lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari hari esok, dan itulah yang akan berlangsung, yang akan berlaku secara terus menerus
sehinggalah berlakunya kiamat, tuan-tuan. Maknanya dunia ni bukan akan menjadi semakin hari semakin baik, tapi semakin hari semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, sehinggalah berlakunya kiamat, tuan-tuan. Ininya kita kena banyak-banyak muhasabah. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok tempoh hari pun ramai ulama yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama' Allah Ta'ala ambil kembali ni, tuan-tuan, bukan ustaz-ustaz yang bisya-bisya, tapi tutup guru yang alim dalam disiplin ilmu tertentu. Saya tengok di India meninggal seorang murid kepada Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, seorang pakar hadis, mengajar di markaz Nizamuddin, markaz tabligh di India. Tuan-tuan meninggal, ramai meninggal. Ketua Dewan Syariah Parti Islam Indonesia PKS pun Allah ambil, tuan-tuan. Negara kita bersama. Perginya Tuan Guru almarhum Datuk Ismail Qamus. Tuan-tuan, dia dah janji nak pecah tanah pondok saya. Dah sebut dah pun, Syekh, anda baik nanti datang ambil. Tak apalah, anda pergi Terengganu. Saya kata, Datuk, tak apalah datang. Tak ceramah, tak kuliah pun tak apa. Boleh tunjuk muka pun tak apa. Tuan-tuan, dalam tempoh PKP hari itu, saya banyak terlibat dengan kerja-kerja NGO. Saya ada surat rentas negeri. Pergi Terengganu, pergi sana, pergi sini, hantar bantuan. Kebetulan ketika saya pergi Terengganu, tuan-tuan, jumpa dengan Tuan Guru Presiden, bincang pasal tanah pondok saya. Tok Guru kata apa? Tok kata tak apa, nanti anda pergi pecah tanah. Pecah tanah. Tuan-tuan, hati saya dah berdetik. Sebab kita tahu almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Qamus ada di hospital. Hari itu hari Khamis. Mula-mula saya minta jumpa Tuan Haji Zaihan, setiausaha Tok Guru, kata apa? Dia kata Tok Guru ada recording, mungkin tak boleh jumpa. Saya pun, tuan-tuan, bawa kereta, ingat nak pergi ke bandar. Tiba-tiba dia telefon, dia kata Tok Guru kata apa, nak jumpa. Saya patah balik jumpa, tuan-tuan, banyaklah benda saya bincang. Termasuk apa yang berlaku di Pulau Langkawi ni pun saya khabar kat Tok Guru, tuan-tuan. Biar Tok Guru tahu. Yang tahu tu tahulah. Sebab saya dah post dalam grup. Tuan-tuan yang berbahagia, jadi bincang lama. Tuan-tuan, akhirnya saya pun selesai perbincangan. Saya balik ke Kedah. Sampai dah hampir waktu buka puasa. Saya sebut pada isteri nak tarawih lewat sikit. Tuan-tuan, bila pagi bangun sahur, lepas makan sahur semua, tengok-tengok mesej, terkejut. Tuan Guru Ismail Qamus telah diambil oleh Allah Ta'ala. Saya bawa kereta laju, tuan-tuan, sampai di Kuala Lumpur. Dah jam 11. Di tanah kubur dekat Keramat tu, orang keluar tanah kubur, saya masuk sembahyang atas tu. Tuan-tuan, nak jadi cerita lagi, waktu saya nak keluar, jiran yang lama dah tak jumpa, tuan-tuan. Jadi dalam tempoh PKP hari tu, jiran-jiran saya seronok. Sebab dah lama tak jumpa, saya pula kebetulan terperangkap di Kulim. Dan memang alhamdulillah, sebab Allah mentakdirkan itu, saya boleh khidmat dengan mak. Jadi tuan-tuan, jiran-jiran saya ni seronok. Jiran depan rumah ni, jiran lama ni, tuan-tuan. Pagi saya nak keluar tu, tuan-tuan, dia babai. Dia kata saya ni ikut tapi tak ada surat. Dia ni pomen, dia kata kereta dekat bengkel pun banyak. Tuan-tuan, Jumaat tu Datuk Ismail Qamus meninggal. Jumaat lagi satunya babai tu pula meninggal, tuan-tuan. Dia ni pomennya bagus, mekaniknya bagus. Tuan-tuan, banyak kereta-kereta ustaz di Kulim, dia lah tolong. Ada satu malam sampai dekat pukul 12 tengah malam, buat kereta saya tak siap lagi. Sebab nak juga apa jadi pun, saya mesti sampai kuliah subuh, tuan-tuan. Ni kata orang yang khidmat dengan ulama, mati pun macam matinya ulama, tuan-tuan.
Tuan-tuan bayang waktu duha, Jumaat 10 terakhir. 10 terakhir Ramadan. Hari Jumaat 10 terakhir Ramadan lagi. Berapa dia dapat tuan-tuan? Triple. Hebat tuan-tuan. Pomen. Tapi Allah matikan macam ulama. Sebab ketika dia hidup, dia banyak berbakti dengan ulama tuan-tuan. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Al-mautu ma ta'ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sebagaimana dia hidup. Kalau hidup banyak melakukan kebaikan, maka nantinya akan dimatikan oleh Allah di dalam melakukan kebaikan. Tuan-tuan, sebab itu kita ni tuan-tuan kena banyak-banyak muhasabah. Kita kena tengok tuan-tuan, kita kena menginsafi betapa umur dan usia yang telah dipinjamkan oleh Allah yang masih berbaki ni tuan-tuan. Kita kena question, kita kena tanya, kita pergunakan untuk apa? Adakah tuan-tuan guna untuk memenangkan agama Allah? Tuan-tuan berjuang kerana apa? Kalau kita ni ustaz, kita ni tok guru, kita kena tanya, aku ni mengajar sebab apa? Mengajar sebab apa? Berdakwah untuk apa? Tuan-tuan, kita nak panggil orang balik kepada Islam. Kita nak menyuburkan bumi ini dengan Islam. Kita nak mendaulatkan agama Allah, nak meninggikan kalimah Allah Ta'ala. Bukan kita mengajar ni nak menyebabkan murid-murid kita ni berbalah, berkelahi sesama sendiri, memecah belahkan surau dan masjid. Yang akhirnya tuan-tuan orang nampak perjuangan Islam tu tak cantik. Bukan macam itu. Yang ini tuan-tuan menyebabkan perjuangan Islam menjadi lemah, tak kuat, tak ada manfaat. Mukminin mukminat rahimakumullah. Sebab tu perkara-perkara yang macam ni kena pakat-pakat muhasabah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, itu M yang kedua. Dan kemudian E yang ketiganya tuan-tuan, agenda. Bila kita muhasabah baru kita atur agenda. Mana patut kita mulakan? Tuan-tuan tempoh hari duduk dalam rumah, sembahyang berjemaah, dan barulah tuan-tuan ada time, ada masa tengok bacaan Iqra', bacaan Al-Quran anak, tengok buku kerja sekolah anak-anak. Tidak selama ni mungkin ada orang buku sekolah anak dia pun dia tak pernah tengok tuan-tuan. Jadi leceh lah. Jadi sebab itu kita atur balik agenda tengok. Selama ni tuan-tuan kita punya pendapatan macam mana ni semua kena tengok balik. Bila mana Allah bagi ujian, saya sendiri pun muhasabah tengok. Aku berdakwah selama hampir 15 tahun ini. Apa matlamatnya? Apa sebab? Yang keulu ke hilir, ke sana ke sini, pergi negeri tu, pergi negeri ni. Apa tujuannya? Nak kemasyhuran ke? Nak apa? Nak apanya sebetulnya? Tuan-tuan, semua kita kena koreksi diri tengok. Sebab tu bila tuan-tuan kena kurung dalam tempoh PKP, banyak orang tuan-tuan Allah tunjuk macam-macam. Ada orang yang miskin tiba-tiba jadi jutawan. Ada jutawan pun boleh jadi tak ketahuan. Ada yang dah jadi mati besar, molek-molek. Hina ustaz, tengok-tengok, jangan kata jawatan hilang, negeri pun hilang tuan-tuan. Macam-macam Allah tunjuk kan. Tuan-tuan, baru Allah tunjuk berapa bulan. Bukan lama pun. Sebab tu tuan-tuan yang berbahagia, jadi kita kena atur balik agenda kehidupan kita. Jangan sekadar kita ni bila dalam tempoh hari tu duk tanya, bila masjid nak buka, bila majlis ilmu nak berjalan, datang tidak pun tuan-tuan. Itu sekarang ni kita duduk dalam suatu fasa yang dinamakan sebagai PKPP. Tahu tak PKPP ni apa? PKPP ni, ada orang tuan-tuan nak pergi surau, dia fikir dulu, pi ke tak pi, pi ke tak pi. Tu nama dia PKPP, akhirnya jadi PPMP tuan-tuan. Dulu kat Perlis ada bah nama PPMP. Dia pi pun pelan, dia mai pun pelan. Lala sekali dengan bah-bah dengan syarikat-syarikat hilang tuan-tuan. Jadi kita ni jangan jadi serupa PPMP. Habis PKP ni mari surau lambat sokmo. Kula ilmu hilang sokmo. Akhirnya tuan-tuan hilang terus. Alasan macam-macam. Tuan-tuan, kita kalau nak bagi alasan sebab apa tak datang surau, sebab apa tak pergi masjid, sebab apa tak mau hadir kuliah ilmu, tuan-tuan, kita boleh mencipta sejuta alasan. Cuma kita kena tanya,
Adakah alasan-alasan tu semua laku bila mana kita terbaring di alam barzakh kelak, tuan-tuan? Dan agak-agak alasan kita tu malaikat terima ke tak terima, tuan-tuan? Kalau kita kata, ya Allah aku sibuk, tak boleh pergi kuliah sebab nak urus harta benda. Tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman sekaya-kaya manusia pun boleh taat kepada Allah, boleh beribadah kepada Allah. Allah akan hujah nanti. Kalau kita tanya, aku ni orang cari makan, kita hujah dari sudut tu. Tuan-tuan, Nabi Allah, kalau tengok Nabi Allah Yusuf AS, Nabi Allah Musa AS, mereka juga pernah bekerja. Nabi Allah Zakaria pun bekerja. Bukan bos, bekerja. Tuan-tuan, tetapi masih punya masa untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kata apa lagi, kita sebut kita ni sakit. Tuan-tuan, Nabi Allah Ayub AS pun sakit. Nabi Ayub Allah uji dengan penyakit. Namun Nabi Allah Ayub AS masih mampu memberikan masa untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, agak-agak alasan-alasan kita tu laku ke tak laku bila mana kita masuk di alam barzakh kelak, tuan-tuan. Jadi kita kena tanya. Jadi balik kepada adab kita dalam berhadapan dengan musibah. Tuan-tuan, A lepas A, R. Smart kan, R. R ni tuan-tuan rule, tuan-tuan. Kita kena ikut undang-undang. Kalau orang kata social distancing, 1 meter, 1 meter lah, tuan-tuan. Walaupun WHO sebut 4 meter sepatutnya. Tapi kalau 4 meter, tuan-tuan beratur di bank, penjarakan sosial, tuan-tuan, jauh mana 4 meter? Kalau seorang 4 meter sampai ke atas jalan, kalau tuan-tuan beratur CMB dekat Kuah tu, mungkin sampai ke Pekan Rabu tuan-tuan kena beratur. Kalau seorang 4 meter, faham? Jadi tuan-tuan 1 meter. Yang penting ada penjarakan, pakai topeng. Tuan-tuan, SOP dalam COVID ni, tuan-tuan, dia sama juga macam hukum Allah. Hukum Allah ni, tuan-tuan, awak Perdana Menteri ke, awak Agung ke, awak Sultan ke, awak JKK ke, awak Ustaz ke, awak Imam ke, awak Siak, awak Bilal ke, awak siapa, awak kena ikut. Awak tak ikut, terima hukuman dari Allah Ta'ala. Semayang, Raja pun semayang Maghrib 3 rakaat, Perdana Menteri pun semayang Maghrib 3 rakaat, orang miskin pun semayang Maghrib 3 rakaat, orang kaya pun 3 rakaat, Ustaz pun 3 rakaat, yang bukan ustaz pun 3 rakaat, sama. SOP ni semua kena ikut. Tuan-tuan, tak ikut SOP kena. Orang suruh pakai topeng, tak nak pakai. Orang suruh buat penjarakan sosial, tak nak. Cuci tangan, tak nak. Tuan-tuan, tak kisah siapa, tak ikut SOP, kenalah COVID ni, tuan-tuan. Jaga elok-elok. Sebab tu arahan daripada pemerintah, wajib kita kena patuh. Semayang sekalipun, tuan-tuan, di peringkat jawatan kuasa fatwa, bila mereka nak mengeluarkan sesuatu fatwa, bukan buat suka hati. Saya dah sebut dahulu, jawatan kuasa fatwa ni, tuan-tuan, baik di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, ada wakil kesihatan, pengarah kesihatan, ada ketua polis. Kalau perlu panggil ketua tentera, panggil ketua tentera. Bincang bukan satu kitab buka, bincang puluh-puluh kitab. Ni ada pula ustaz-ustaz kita, dia kata tak gaduh ikut SOP lah, tawakal gitu je. Tuan-tuan, dia rasa dia lagi alim daripada mufti ni, payah. Mufti tu tak betul, mufti ni tak betul, yang tu tak betul, ini tak betul, dia seorang je betul. Inilah jadi masalah. Menyebabkan ada kawan-kawan kita ni duduk pegang yang itu pasal dia tak mau ikut. Kita berlawan, tuan-tuan, dengan tentera yang kita tak nampak. Dan apa yang berlaku ni, tuan-tuan, masih menjadi teka-teki. Ada orang kata ini betul-betul virus semula jadi, ada kata buatan, kita pun tak tahu. Itu bukan bidang saya. Saya cuma membaca tulisan-tulisan yang dihantar. Cuma kita rasa pelik lah, tuan-tuan, kita rasa pelik macam hari tu. Ada orang sebut, dia kata ustaznya kena dekat Malaysia ni, COVID-nya kena ni bukan macam COVID-nya kena dekat Amerika, jenis dia lain. Saya kata betul tak? Sebab bukan bidang kita, mana kita tahu. Tapi bila mana berlaku kluster Siva Gangga ni, tuan-tuan, betul lah rupa-rupanya. Bahawasanya yang terbaru ni, yang kena di India tu super spread, bukan macam yang sebelum ni. Jadi baru kita faham, oh ada banyak jenis. Ingat satu jenis. Tuan-tuan, saya baca tulisan seorang profesor di Jepun, dia sebut kalau virus semula jadi ni, dia cuma boleh hidup
di tempat asal atau negara yang mempunyai iklimnya sama dengan tempat asal. Tapi COVID-19 ni tuan-tuan, semua negara diserang. Dan kata profesor ni, ini membuktikan ini virus buatan atau senjata biologi. Ada kemungkinan juga. Kalau tengok tuan-tuan, negara-negara yang pro Amerika memang teruk kena. Saudi teruk kena. Atau bahasa mudah, negara yang menjadi seteru kepada negara China. Saudi teruk kena. Indonesia yang tengah berperang dengan China merebut Natuna Island teruk kena. Filipina lagi teruk. Filipina kan ada pangkalan tentera Amerika. Teruk kena negara-negara di Europe, teruk kena. Wallahualam mungkin ada betul, sebab kita tengok negara yang pro kepada China macam Cambodia, macam Laos, sangat sikit orang yang kena tuan-tuan. Cambodia asal kena tak sampai 100. Itu punya kena ramai pelancong di Sihanoukville. Yang lagi pelik kita tengok bila WHO mengisytiharkan COVID-19 ni pandemik. Tuan-tuan, Hun Sen boleh pergi ke Wuhan. Dia boleh jejak kaki dekat Wuhan. Dia sebut tak ada apa, tak bahaya pun. Tuan-tuan, Hun ni kita rasa pelik. Cuma baru-baru ni, barulah sebelum Raya Korban tempoh hari, disebabkan kerana rakyat luarnya balik. Rakyat Kemboja yang luarnya balik ke negara dia, menyebabkan berlaku peningkatan kes jadi 243. Itu sebab ditutup habis. Tak benarkan pesawat dari Malaysia masuk ke Cambodia. Begitu juga dari Indonesia, tuan-tuan. Tuan-tuan, mungkin ada munasabah, wallahualam, kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, dengar apa yang diarahkan oleh kerajaan, kita dengar, tuan-tuan. Dan jangan pula kita menularkan mesej-mesej yang tak betul. Viralkan maklumat yang tak betul. Sebab tu saya sebut awal tadi, kita pun tak pasti mana satunya betul. Cuma kita membaca melalui penulisan. Boleh jadilah juga, dulu pun saya dah sebut hadis Banu Qantura yang Nabi sebut. Banu Qantura yang akan banyak melakukan kerosakan atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri mereka sigharul a'yun, aradul wujuh, mata sepik, muka lebar. Mereka ni nantilah yang disebut sebagai Ya'jud dan Ma'jud oleh ulama, yang akan banyak melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita serah pada Allah, kita tak tahu. Pada hakikat kebenarannya tuan-tuan, kita tak tahu. Sebab itu apa saja arahannya kerajaan suruh, kena ikutlah tuan-tuan. Jangan tak nak ikut. Yang akhirnya tuan-tuan, baru kita cerita bab tawakal, smart tawakal. Tuan-tuan, puan-puan, tawakal tu apa? Tawakal ni tuan-tuan, kalau kita tengok, tawakal ni dia diambil daripada kalimah wakala yakilu. Yang inilah bererti mewakilkan. Dan dari kalimah ini terbentuk kalimah wakil. Dan kata wakil ni juga tuan-tuan, selalunya atau sinonim dengan maksud perlindungan. Itu masuk kalimah wakil. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah firmankan di dalam surah Al-An'am ayat 102. Maksudnya, dan dialah Allah atas segala sesuatu yang menjadi wakil, maknanya pelindung. Jadi tawakal ni tuan-tuan, maknanya apa? Perlindungan. Kita bertawakal kepada Allah, maknanya kita meletakkan perlindungan soal keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia nak tawakal ni kena ikhtiar dulu. Sebagaimana kisah seorang sahabah, dia tak tambat unta, tiba-tiba dia nak tawakal. Nabi suruh tambat dulu, dan lalu barulah bertawakal. Ikhtiar dulu. Dah ikhtiar, kau nak kena, nak buat macam mana? Ni saya nak datang kuliah di sini. Tuan-tuan nak buat macam mana? Kalau nak pakai topeng, anak pakai topeng, kita pakai topeng, memang panas. Ikhtiar je lah. Walaupun JT Kuala Kedah tu padat macam sardin, mana ada social distancing? Tak ada letak tali macam tu pun pacok pakai buluh. Tengok gelak. Masalah tengok gelak, malu. Saya minta kepada Esko Kerajaan Negeri Kedah ni tolong buat sesuatu. Malulah tuan-tuan buat manajemen. Kita ni boleh buat bangunan cantik-cantik, tapi pengurusan tak apa-apa. Panggillah rela ke jaga, polis ke jaga, barulah dia orang tu takut.
Ini mana ada penjarakan sosial? Tak ada, tuan-tuan. Jadi nak masuk dah lah lama. Duduk luar tu berkerumun macam semut. Sepatut kena fikir macam mana nak buat. Supaya tuan-tuan tak berlaku macam itu. Mungkin kalau ferry datang 10.30, pukul 9.45, baris dulu. Beratur dulu. Macam mana nak buat itu, pandai-pandai fikirlah. Pandai-pandai fikir. Orang berkenan dia kena tahu. Manusia ni tuan-tuan, dia memerlukan kepada pengawasan. Kalau tak ada siapa-siapa yang mengawasi dia, tuan-tuan, dia pun takkan ikut peraturan. Maka sediakanlah pegawai penguasa bagi cukup. Tak ada polis tentera, tak ada tentera bagi kepada rela. Tuan-tuan, ataupun kita mintalah jasa bekas Menteri Pertahanan. Kalau rasa dah tak ada kerja apa nak buat, minta pada Abang Mak Sabu tolong pergi jaga Ustaz. Bekas Menteri Pertahanan. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah ni, jangan marah, ni cadangan, faham? Saya bukan sobat, saya cuma cadang. Sebab malam ni kuliah kita live. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, bahawasanya kita ikhtiar. Ikut semuanya ditetapkan dan kemudian baru kita berserah kepada Allah. Kalau dah kena juga, nak buat macam mana? Kena redha lah tuan-tuan, adalah hikmah. Macam baru ni satu sahabat kita kena, Ustaz Yazid pun tahu, duduk dalam grup. Tuan-tuan dia kena. Tuan-tuan, hikmah dia apa? Hikmah dia tuan-tuan, dia dapat duit banyak. Dia kata dia tak tahu apa pun, cuma salah dengan seorang ustaz. Ustaz tu tabligh. Salah lepas kuliah. Esok dia tengok ada kaunter. Kementerian Kesihatan buat pemeriksaan. Dia pergi cek positif. Tak pasal-pasal kena angkut tuan-tuan. Tak dan buat persiapan apa, kena angkut terus. Tuan-tuan, hikmah dia apa dia? Hikmah dia duit dia banyak sekarang. Sebab banyak sahabat-sahabat back in duit dalam akaun dia. Sebab orang tahu dia kena Covid. Jadi tuan-tuan, itu kata hikmah, kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, saya sendiri pun sama banyak hikmah. Antaranya saya nak cerita satu. Hari tu bila saya hantar bantuan tuan-tuan, saya pergi hantar bantuan dekat satu hamba Allah ni tuan-tuan. Dia kena langgar sebelum PKP. Dia kena langgar dan kemudian dia kena potong kaki sampai ke paha, kena potong. Dah lah kerja pun cleaner tuan-tuan, kesian. Tuan-tuan, saya tanya dia, kita berbasi-basi lah. Memanglah kita tahu kena tu sakit. Tapi dah adab kita berziarah. Kita berbasi-basi, kita tanya macam mana kena. Waktu kena langgar tu sedar ke tak sedar. Kemudian sekarang ni sakit ke tidak. Tuan-tuan, bukan kita tak tahu, memang dia sakit kan. Takut juga nak tanya soalan. Sekarang kita tanya sakit tak? Dah tengok kaki macam ni, takkan tak tahu. Tak pasal-pasal. Tapi kita tanyalah juga. Orang kata ambil hati kan, tanyalah. Cuma bila kita tanya tu tuan-tuan, dia jawab, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya waktu kena tu memang terpelanting tu tak sedar, atas kata hospital. Bila sedar pun tengok kaki tak ada dah. Cuma ayah saya sebut, dia pergi kutip saya punya kaki pun hancur. Saya naik motor tengah jalan, datang Pajero, road pun mampus, langgar saya. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, tapi sekarang ni saya rasa macam kaki saya tu masih ada. Rasa macam kaki tu masih ada. Ini pengalaman orang kena potong kaki. Dia kata rasa macam kaki tu masih ada. Tapi yang paling menakutkan lagi, kaki yang ayah saya tanam tu, saya rasa macam sedang dimakan oleh serangga dalam tanah. Tuan-tuan bayang, itu baru sebelah kaki dia alam barzah kena oleh Allah. Belum lagi satu tubuh. Itu dia kata, takut Ustaz, takut. Rasa macam serangga duk makan, kaki boleh rasa. Saya tanya kawan saya doktor, sebab apa dia rasa macam ini? Doktor tu kata, normal Syekh, memang. Orang kena potong kaki, dia akan rasa macam kaki dia tu ada, sebab dia ada kaitan dengan saraf. Paling lama pun dia akan rasa macam itu dalam tempoh 6 bulan. Tapi kalau dia sakit juga, adalah ubat kena bagi. Tapi biasanya tak ada lah boleh tahan kesan tu sangat. Tapi memang dia akan rasa macam kaki dia tu ada. Kita semua ada kaki malam ni kan? Kan ada tak ada kaki? Kita tak ada pengalaman lagi. Tuan-tuan, hikmah. Baru saya tahu macam ni rupanya. Orang kena potong kaki rasa macam ni.
Jadi tuan-tuan, kitanya Allah masih bagi nikmat dua-dua kaki ni, tolonglah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kan kita ambil uduk, basuh kaki kiri kita, kita doa, ya Allah, jangan biarkan kaki aku melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kan kita doa macam tu. Jadi biarlah kaki kita tu berjalan betul macam apa yang kita doanya, kita minta pada Allah. Bukan kita melangkah kepada tempat-tempat yang tak baik, tempat-tempat yang mana di sana subur dengan aktiviti maksiat. Jadi berbalik kepada soal tawakal ni tuan-tuan, kalau kita tengok sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi telah bersabda, riwayat daripada Sayyidina Umar, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan." Atau kama qala Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah kamu, nescayalah kamu akan dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung-burung yang diberikan rezeki oleh Allah. Yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, burung akan keluar, yang mana burung akan keluar pada waktu pagi dalam keadaan lapar, tetapi burungnya sama akan balik dalam keadaan yang kenyang, tuan-tuan. Dan hadis ini disebut oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Al-Hakim Ibn Hibban, dan juga oleh Abdullah Ibn Mubarak. Tuan-tuan, jadi kita ni kena serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rasa tuan-tuan susah, ada orang lainnya susah. Saya tanya Abang Man, dalam kahwin ni ramai ada orang susah. Tuan-tuan, saya pergi Kuala Kedah baru ni, saya menangis, tuan-tuan. Sebab selama ni kita nampak bantuan kita hantar pergi jauh-jauh kan. Tuan-tuan hantar pergi Palestin, tuan-tuan hantar pergi Cambodia, tuan-tuan hantar pergi Mindanao. Tapi tuan-tuan, bila baru ni berlaku COVID-19 ni, tuan-tuan, saya dihubungi oleh setiausaha PAS kawasan Kuala Kedah. Abang Rashidi telefon, dia kata, "Ustaz, tolonglah datang." Saya kata, "Janganlah panggil saya Ustaz. Dan abang tu mentor saya dalam pemuda PAS Kedah. Tak apalah, saya pergi." Tuan-tuan, bila saya turun-turun tengok, sabitlah dia merayu, tuan-tuan, ya Allah. Tengok rumah menangis, tuan-tuan. Penempatan nelayan Kuala Kedah ni antaranya terbesar dalam Malaysia. Ahli yang berdaftar pun 5,000. Yang tak berdaftar lagi ramai. Rumah rapat dinding, tuan-tuan. Rumahnya macam Albert Liu tunjuk, rupanya tak ada bumbung, tak ada dinding, bersepah kat Kuala Kedah. Tuan-tuan pergi tengok dekat kampung Nahkoda, ada satu rumah ni, tuan-tuan, seorang yang berhormat janji nak buat, tapi tak buat-buat pun. Tapi itu hikmah, bila kita turun, dia tengok gambar tu viral dalam Facebook, akhirnya dia turun siapkan. Baguslah dia siapkan juga, dia kotakan janji dia. Cuma saya nak sebut, tuan-tuan sekalian, bila kita turun tengok tu, tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab apa, selama ni Allah bagi nikmatnya banyak kepada kita. Tuan-tuan, kadang saya terbayang ada satu abang tu nelayan, tuan-tuan, asal orang Langkawi. Dia asal orang Langkawi. Saya tanya, "Abang, perlu apa?" Dia kata, "Saya perlu tandas, saya perlu dapur." Rumah dia tak sempurna, tuan-tuan. Kemudian dengan rumah dia tu adalah hutan dengan nyamuk, punya banyak. Saya tak boleh bayang macam mana anak-anak dia yang masih kecil, tuan-tuan, macam mana anak dia hidup. Tuan-tuan, kita tengok tu sedih. Tu kata hikmah, kau tak berlaku, kita pun barangkali tak sampai. Tapi bila kita turun, tuan-tuan, kita tengok, tuan-tuan, barulah kita tahu di Kedah ni ramai orang susah, tuan-tuan. Tuan-tuan, lepas ni pergi ke Parlimen Kuala Kedah, tuan-tuan, pergi kampung Nahkoda, tuan-tuan tengok. Banyak, tuan-tuan, rumah-rumah yang dhaif. Ada rumahnya sewa sebulan RM50. Tuan-tuan boleh bayar, rumah sewa sebulan RM50. Agak-agak rumah tu keadaan dia macam mana, tuan-tuan? Di Langkawi ni ada tak? Rumah sewa sebulan RM50 ada tak? Belah Langkawi. Macam maklum abang Ustaz. Ada tang mana? Tuan-tuan, kat Kuala Kedah ada. Tuan-tuan, tu kita duk fikir nak perbaik rumah, tapi bukan rumah dia. Rumah sewa dangar buruk je pun. Orang buat sewa kat dia.
Jadi tuan-tuan jadi mulakan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita ni kena syukur. Dan betapa nikmatnya Allah bagi pada kita ni banyak. Jadi kita ni segala-galanya kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena redha dengan segala pemberian yang telah dikurnia, yang telah dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita syukurlah banyak-banyak tuan-tuan, muncullah naik kerajaan yang baru ni. Kalau kerajaan yang lama ni tuan-tuan tak tahulah, asyik-asyik duit tak ada RM30. Jadi naik kerajaan yang baru ni adalah pertukaran, ada bantuan. Di Langkawi ni pun saya faham. Banyak travel yang hampir bungkus, yang hampir gulung tikar. Adanya telefon saya, ustaz kami ada 100 kereta sewa. Dengan bank nak kena bayar. Tak lama pun lagi berapa bulan. Pelancong tak masuk, apa nak buat? Takkan nak tengok semua travel Melayu ni tutup. Saya pun kontak beberapa teman-teman yang ada dah jadi menteri, Timbalan Menteri. Minta supaya dimaklumkan kepada Tan Sri Muhyiddin. Tengok sama travel di Langkawi. Milik orang Melayu di jeti-jeti. Tem-tem ni lah alung telefon tawarkan pinjaman. Nak kena orang Melayu kita ni. Tuan-tuan, sebab tu benda-benda yang macam ini kita kena betul-betul tuan-tuan ikhtiar, tawakal, doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kehidupan kita tuan-tuan. Cuma saya nak sebut dalam bab rezeki ni perbanyakkan beramal dengan ayat 114 suratul Maidah. Ada ulama sebut kalau kita rajin beramal dengan ayat 114 suratul Maidah, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama', sampai habis ayat ni tuan-tuan, insya-Allah jaminan buat mencukupi rezeki kita. Jadi tuan-tuan kena amal kalau jadikan zikir. Ininya dengar secara manya pun amal kalau saya nak sebut. Dan amalkan ayat 114 di dalam suratul Maidah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga rezeki kita. Bila kita baca tuan-tuan, yang ni pun nama dia ikhtiar. Ikhtiar secara batin. Kita doa tu ikhtiar. Jangan tuan-tuan ingat tuan-tuan pergi kerja tu itu cuma ikhtiar. Doa itu ikhtiar tuan-tuan. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya tak mau memanjangkan kuliah pada malam ini. Cumanya tuan-tuan bersiap sedialah. Kemungkinan besar pilihan raya umum pun tak lama. Jadi semua kita telah bersepakat dalam blok muafakat nasional. Dan juga dalam Perikatan Nasional kita setuju untuk mencalonkan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk terus menerajui kerajaan ini, insya-Allah. Kita tak dapat Tok Guru pun, boleh anak Tok Guru pun jadilah tuan-tuan. Tak dapat Tok Guru, dapat anak Tok Guru pun jadilah. Setidak-tidaknya tuan-tuan, kali ini pertama kali isteri Perdana Menteri mengenakan hijab, memakai tudung, faham? Comel letak dalam frame, letak tepi gambar Permaisuri Agung, nampak baru orang kata mesh. Permaisuri pun bertudung, isteri Perdana Menteri pun bertudung tuan-tuan. Insya-Allah kita doakan. Dan saya doakan juga kepada Sultanah Kedah, insya-Allah suatu masa nanti Sultanah juga diberikan kekuatan taufik oleh Allah untuk berhijab, insya-Allah. Kita doanya baik-baik. Untuk pemimpin-pemimpin kita, sultan-sultan kita, raja-raja kita, kita doanya terbaik. Kita minta tuan-tuan. Dan saya juga berdoa kepada kawan-kawan yang dahulu berlompat ke sana ke sini dan sebagainya, supaya mereka diberikan taufik agar menyedari kesilapan mereka dan kembali bersama-sama dengan perjuangan Islam, insya-Allah. Sudah-sudahlah tu. Rakyat hari ini dah makin matang. Orang dah celik, orang dah nampak. Jadi insya-Allah tuan-tuan persiapkan jentera. Sebab pilihan raya tak lama lagi dah, insya-Allah. Orang Melayu bersatu atas tiket Islam. Dan janganlah berpecah buat selama-lamanya, insya-Allah. Dan kita juga bersyukur di Tunisia tuan-tuan, Syekh Rashid Ghanouchi telah terselamat dalam cubaan undi tidak percaya, dan dia masih kekal mengetuai parlimen di Tunisia.
Ni salah seorang tokoh pemimpin Demokrat Islam. Jadi dia cukup banyak pengalaman. Jadi tuan-tuan, kita doakan Tunisia pun terus diberikan pertolongan oleh Allah. Turki, dan tuan-tuan kena doa sekarang di Golan Heights atau Bukit Golan, keadaan sangat tegang. Tentera Yahudi dah kepung sebab dia nakkan air atas Bukit Golan. Tak tahu yang berlaku di Lebanon ni divert isu ke apa, wallahualam. Tu saya tak nak jawab. Biarlah Tok Guru yang lebih arif yang menjawab tentang konflik yang berlaku di Timur Tengah. Cuma kita berdoa ke tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh bantu rakyat Lebanon, salurkanlah bantuan kepada Muslim Care. Muslim Care ni tuan-tuan salah sebuah NGO yang menjadi proksi kita. Ramai orang jemaah kita. Tuan-tuan, kita hantar bantuan kepada NGO-NGO yang kita yakini duit kita itu sampai, insya-Allah. Jadi hantarlah bantuan kepada rakyat Lebanon, insya-Allah. Takkan miskin orang yang suka menderma, tuan-tuan. Takkan miskin. Banyaknya miskin ni tuan-tuan orangnya bakhil. Orangnya bakhil ni miskin. Termasuknya bakhil kepada rakyat pun akhirnya jatuh, tuan. Jangan main-main. Bakhil sangat. Tak ada duit RM30, hilang baru tahu. Itulah malang kerajaan si Haji Bakhil, tuan. Jadi kita syukurlah ada Menteri Kewangan yang steady macam Tengku Zafrul. Suka hatilah kalau demo nak marah. Dia kata ini kuliah politik, lantak koma lah. Tuan-tuan, kalau kita tidak berpolitik meletakkan Islam di atas, makanya tuan-tuan, kita akan membiarkan politikus-politikus memijak-mijak Islam. Termasuk ada seorang politikus panggil lagi teruk daripada tikus, sampai tergamuk memanggil Nabi SAW dengan kalimah pelarian, tuan-tuan. Ini kurang hajar, faham? Ini kurang hajar. Dipanggil Nabi ni pelarian. Jangan bagi jumpa dengan aku dah. Kalau tersempak, aku sepak mukanya, nak kata apa. Tuan-tuan, kurang hajar dipanggil Nabi pelarian, tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi tu puak-puak musyrikin tawa. Jumpa Abu Talib. Seorang Abu Talib pujuk Nabi. Muhammad ni berdakwah sebab apa? Nak harta kita nak himpun. Berdakwah sebab apa? Sebab nak jadi pemimpin. Kita nak tabal Muhammad jadi raja. Sebab apa? Sebab perempuan. Kita akan pilih perempuan cantik bagi pada Muhammad. Muhammad ni berdakwah sebab apa? Boleh tak suruh dia berhenti? Tuan-tuan, ini hasrat pimpinan musyrikin. Disebut kepada Abu Talib. Bila Abu Talib sebut kepada baginda Nabi SAW, Nabi pun sebut la wad'u syams fil yamini wal qamar fil yasari ala an atruka hadzal ma taraktu abada, atau kama qala. Nabi kata apa? Kalau matahari letak atas tangan kanan aku, bulan atas tangan kiri aku, nak suruh aku tinggalkan dakwah ni, Nabi sebut selama-lamanya takkan aku tinggalkan. Jadi adakah Nabi ni pelarian? Kalau Nabi pilih kekal di kota Mekah, tuan-tuan, tuan-tuan sudah tentulah Nabi memiliki segala kesenangan dunia. Tapi atas perintah Allah Ta'ala, akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Hijrah Nabi ini, tuan-tuan, kata Dr. Mustafa As-Sibai, dua sebab. Litablighi risalatil islamiyah, nak sebar risalah Islam. Yang kedua, li'i'la'i kalimatillah, nak tinggi kalimah Allah. Bukan sebab Nabi itu lari, bukan sebab Nabi itu kena halau. Dan baru ni Dr. Zul pun dah jawab di parlimen. Dr. Zul jawab. Dr. Zul kata apa? Dia jawab berpandukan keterangan Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah, yang menyebutkan bahawasanya penghijrahan Nabi bukanlah disebabkan kerana Nabi melarikan diri. Tu Menteri Agama dah jawab. Tu pun ada orang tak puas hati dengan Menteri Agama. Dia kata apa? Menteri Agama baru ni Wahabi lah, Masya Allah. Ni tak apa-apa. Tuan-tuan, baru ni saya tanya soalan, ni saya quotekan balik ni. Saya tanya soalan dekat Tok Guru Presiden. Saya kata, Tok Guru tolonglah jawab balik. Saya ni Tok Guru malu sebenarnya. Jojoh ni nak tanya soalan benar-benar khilafiyah. Saya malulah Tok Guru. Tapi saya minta Tok Guru kena respon, sebab penyakit ni makin menjadi-jadi. Terutama dekat Pulau Langkawi, Tok Guru. Saya abang tu terang. Tuan-tuan pergi dekat Tok Guru. Tok Guru kata apa? Enta pergi jawab dekat puak-puak tu. Pergi jawab kat mereka. Dulu waktu anda jumpa dengan Tok Guru Mak Lanai, Tok
Tok Guru Ahmad Lani kata apa? Daripada ikut Yahudi, baik ikut Wahabi. Tu buah Tok Guru Presiden. Ni ingatan kepada ahli-ahli jemaah PAS di Langkawi. Tolong take note. Ni ayat Tok Guru Presiden. Saya jumpa hari Khamis. Waktu PKP. Dalam bulan Ramadan. Panggillah Tok Guru, kita buat wacana dialog. Kita buat di surah Tsunami. Tuan-tuan tanya. Dan insya-Allah kitab terbaru Tok Guru, firqah-firqah dalam Islam tu, nanti kita akan buat kuliah di surah Tsunami insya-Allah. Kita suruh Ustaz Ahmad Yazid bawa. Insya-Allah. Sebab benda ni saya rasa perlu kepada pencerahan. Kita nak bergerak jauh tuan-tuan. Bukan nak berbalah dan mundur ke belakang. Dan kepada ustaz-ustaz yang bukan ahli jemaah dan perjuangan Islam ni, saya warning. Tolong jangan campur urusan jemaah kami. Ni amaran. Amaran. Jangan masuk campur urusan jemaah kami kalau enta tak terlibat dalam gerakan Islam. Kami dalam jemaah, kami ada pimpinan kami, dan kami memberikan sepenuh walak dan kepercayaan kepada Tuan Guru Presiden kami. Sebab kami yakin dia lebih alim, dia lebih siqah dibandingkan dengan mulut-mulut celupar antum. Jadi itu sahaja. Mari sama-sama kita tawakuf dengan membaca tasbih kifarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahil hamd.